dekat. Kita kalau cuba dia tak mati lagi tahun ni. Kita kalau cuba dia tak mati lagi hari ni. Pok dia kalau mati hari ni pun lebih baik daripada mati esok. Sebab dia buat persiapan belakang dah. Balah dengan orang dah, brutal dengan orang dah. Buat nyakiti orang dah. Buat nyanyok orang dah. Bahkan wanita-wanita Palestin ni bila suami dia gugur syahid, dia berbangga, bersyukur dia untuk lelaki dia dalam syurga. Kalau anak-anak dia gugur syahid, maka dia berbangga ada zuriat dia duk tunggu dia dalam syurga, nak nanti beri syafaat kepada dia dalam syurga. Jauh nak bandingkan kita jauh. Mudah-mudahan mereka berada di bumi Palestin ini menghampiri ciri-ciri tentera yang dibawa oleh Sayyidina Ali untuk membinasakan Yahudi di Khaybar satu ketika dulu. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim 'ibadan uli ba'sin syadid fajatu ila ladhiya wa kana wa'dan maf'ula. Pasti akan terjadi dan Yahudi lari bergelimpang, harta-harta mereka dirampas, kebun-kebun mereka dirampas. Tak ada dah Yahudi di Madinah lagi. Ya, dia beratus tahun dah duduk di Madinah, tunggu kelahiran Nabi. Bila Nabi mari jadi pemimpin bagi orang Madinah, jadi Nabi, dialah mengkhianati Nabi, dia jahat. Walaupun dia ajar orang Madinah, ni ciri-ciri Nabi akhir zaman. Tak ada dah Nabi lepas pada ni. Padahal kalau Islam memerangi Yahudi kerana dia tahu tentang kebenaran kelahiran Nabi akhir zaman, tapi dia lah perang dengan puak kafir Mekah nak membinasakan Nabi. Perangai jahat puak dah Yahudi. Patut dia duduk depan pasal dia tu dia je ngajak ni Nabi akhir zaman sikit-sikit. Ani perangai Yahudi. Summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira, kata Allah. Kemudian orang Yahudi ni isah mata bila kena di Madinah dulu, di Khaybar dulu, dia pun jadi patah gitu. Jadi bertebaran, tak ada kekuatan orang Yahudi. Kemudian kata Allah, summa radadna lakumul karrata alaihim. Kemudian Allah Ta'ala akan bagi semula kepada orang Yahudi ni kekuatan, dia pula boleh mengalahkan. Ini betul-betul berlaku zaman kita. Dia nyertai berat dah di zaman Nabi mula oleh Sayyidina Ali. Kemudian Allah Ta'ala sebut, summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin, dan Allah Ta'ala akan bagi kelebihan kepada orang Yahudi. Dia jadi boleh benar pula dengan orang Islam. Bila perang Yahudi Arab tahun 60 mula Arab kalah. Lepas tu dia makin berkembang. Wa amdadnakum bi amwalin, dan dia akan Yahudi akan diberi kelebihan, harta benda dia banyak. Lepas tu kalau kita buka internet, tengok syarikat-syarikat besar ni, hak milik siapa? Hak milik Yahudi. Tak ada satu syarikat besar yang ada di negara kita ni melainkan Yahudi ada di dalam. Lepas tu setengah-setengah tu kita boikot dah kita ni. Beri khabar orang buat boikot tu kena sampai. Syarikat-syarikat besar di seluruh dunia ni kebanyakan Yahudi di dalam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa amdadnakum bi amwalin, mereka akan diberikan dengan kekayaan harta benda yang sangat luar biasa. Semua orang kena bergantung dengan kekayaan Yahudi. Tambah-tambah orang di Amerika, di Britain, di negara-negara Eropah ni, mana-mana calon presiden yang nak menang kena bergantung dengan sokongan daripada Yahudi. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan orang Yahudi ni makin ramai. Walaupun hak kena bunuh kau Hitler tu ramai mana dah di Jerman. Katanya 5 juta orang
kena bunuh Yahudi. Tak ada dah. Tapi sampai satu masa dia makin ramai, waja'alnakum aktsara nafira, dan makin ramai orang tidak Yahudi pun sokong Yahudi. Hak ni hak jadi masalah. Hak tidak Yahudi pun, Yahudi tu makin biak, makin ramai. Hak tidak Yahudi pun sokong Yahudi. Negara jiran kita Singapura terang-terang buat satu kenyataan bersama dengan Israel dalam bab perang dengan orang Palestin. Singapura tak jauh Singapura. Singapura tu hak luar negara. Dia ada anak beranak dari negara kita. Dia ada buat-buat dia di mana-mana. Sebab tu bila mana gagal cara kau nak baca kunut nazilah tak boleh di sekolah-sekolah. Pasal apa-apa ni batah ni. Oleh kerana orang Islam dia tak ada kesedaran, terpaksa kena gatul dengan buat-buat ni. Dia gatul sikit, mu gatul sikit, akhir sekali terpaksa kena ngalah. Orang kata tak boleh baca kunut nazilah, tak baca. Ada di kalangan penyokong-penyokong Yahudi Israel dan negara kita ni, dia kata pakai sebagaimana pakaian orang Palestin tengah berjual itu sebagai pengganah pun ada. Tak itu kan? Bagi dia tengok pakai serba Yahudi apa nama ni, cara orang Palestin sebagai pengganah. Ani penyokong-penyokong dia senyap-senyap. Tuhan sebut dalam Quran, penyokong Yahudi ni makin ramai. Padahal doa ni, kunut nazilah ni, waktu kita dizalimi, dianiaya, kita ditekan, kita disunatkan baca kunut nazilah. Kerana ni sunnah yang diajar oleh Nabi. Apa itu? Nabi ajar dulu waktu zaman Nabi. Nabi atas 70 orang yang hafal Quran pergi kepada sebuah kampung. Kampung tu kata sebutir kampung nak masuk Islam. Maka dia minta atas tutup guru hak pandang ngaji. Nabi puatalah 70 orang yang hafal Quran. Bila sapa di kampung tu, rupa-rupanya buat kafir ni, dia tipu Nabi. Dia kata nak masuk Islam, hakikatnya dia nak perangkap dan nak bunuh Allah tutup guru yang hafal Quran di zaman Nabi. Maka dia kepung, dia rigak 70 orang yang hafal Quran di kalangan sahabat Nabi ni, dan semuanya dibunuh. Waktu ni lah Nabi baca kunut nazilah ni selama sebulan. Waktu subuh baca, waktu zuhur baca, waktu asar baca, waktu maghrib, waktu isya, 5 waktu sehari semalam Nabi baca selama sebulan. Ni ajaran Nabi ajar pada kita. Tiba-tiba bila kita nak suruh baca kunut nazilah, nak didik budak, tak boleh pasal apa? Seolah-olah baca kunut nazilah ni orang ni tiba pada bala belakang. Ni salah, ajaran agama salah. Kerana Allah Ta'ala ajar, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata wattaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa lahu hijab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mu kena takut, mu kena gerung kepada doa orang yang dizalimi, yang terkena dengan kezaliman. Walaupun orang terkena kezaliman itu wa in kana kafira, walaupun dia kafir, kalau dia berdoa disebabkan dia dizalimi, maka doa dia dengan Allah Ta'ala tak ada hijab. Tuhan akan tolong walaupun dia kafir. Nabi sebut dalam hadis. Jadi orang yang kafir dalam negara kita, orang bukan Islam, sebut kafir kasar, marah buat dia. Serupa dah bukan Islam dengan kafir tu, serupa gamang nasihat setengah tu. Orang yang bukan Islam dalam
dalam negara kita, kalau kita baca Qur'an nazilah, dia tak perlu takut. Kecuali dia kena takut kalau dia awak zalim kita, baru dia kena takut. Kalau dia tawak zalim kita, tawak khianat kita, tak merancang jahat, nak membunuh masa depan kita, dia tak perlu takut. Jadi dia takut pasal apa? Sebab doa ni untuk semua, termasuk orang bukan Islam, atas tajuk sekiranya mereka dizalimi. Tiba-tiba dia jadi takut, pelik semua. Jadi adalah hak ada kuasa tu pun pakai ada tak sah, tak boleh tak sah, pakai mengalah pergi. Ini salah faham tentang agama, menyebabkan orang bukan Islam makin takut dengan Islam. Sepatut kena betul, kena jelas lagu ni. Dalam parlimen yang sebut, apa baca hadis ni, pakat nama berlaku yonto, orang kafir kalau dia orang ilmu kali dia dalam Nabi sebut dalam hadis. Nak takut apa? Ni takut orang nak baca Qur'an nazilah di sekolah. Ani buat dia nak buat minggu Palestin pun gagal. Kononnya nak bawa unsur-unsur keganasan terorisme di sekolah-sekolah. Ini tak betul. Kalau kita tahu hakikat perjuangan Islam di bumi Palestin, maka bukan setakat tu kita berasa nak pergi perang sekali. Ni bagi orang Islam kena ada semangat jihad. Walaupun tak gila-gila ni, tapi kita kena ada niat untuk berjuang dan berjihad. Nabi sebut man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa mata mitatan jahili. Siapa-siapa yang mati dalam keadaan tidak perang dan tidak berniat untuk berperang fi sabilillah, maka mati dia seumpama mati seorang jahiliah. Kita kena ada niat. Kita kena ada niat. Tambah pula Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha akhrijna min qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira." Tuhan tanya dalam Quran, "Malakum, apa telah jadi kepada kamu?" kata Allah Ta'ala. Kamu tidak keluar berperang fi sabilillah dalam keadaan orang-orang lemah, menadah tangan minta dengan aku, kata Allah, di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak yang berdoa kepada aku, akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha, ya Allah tolonglah keluarkan kami daripada negeri yang penguasa-penguasanya sangat zalim kepada kami. Waj'al lana min ladunka waliya, tolonglah jadikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang boleh membela kami. Waj'al lana min ladunka nasira, yang boleh berjuang memenangkan kami. Saya kata, "Bapa, orang nak pergi perang." No, orang nak tengah angkat tangan doa kat aku. Buat tahu ni. Mana kau kata, "Bapa, apa telah jadi kepada kamu?" Sebab itu Al-Imam Al-Jassas rahimahullah, bila mana dia baca ayat ni, dia kata, kalaulah sampai kepada tahap orang Islam duduk merintih, tolonglah kami, tolonglah hantar bantuan kepada kami, waktu itu dia kata jihad, perang fi sabilillah adalah wajib kepada setiap orang Islam. Bagaimana kita nak jawab depan Tuhan saja? Minta derma pun payah nak bunuh. Dah itu. Minta derma pun payah.
Dia jumpa Tok Derma Palestin, dia terlupa orang fikir dia. Pasal apa dia jumpa? Sepatut kita kena berasa banyak nak buih ni pasal apa? Kalau tidak Tuhan tanya, malakum, mu ni mula lagi perang ni. Padahal nu di Palestin nu ada di kalangan lelaki, di kalangan perempuan, di kalangan kanak-kanak yang lemah, yang sedang berdoa kepada Allah, tolonglah awak mari pemimpin yang boleh memenangkan kami lawan dengan puak Yahudi, ataupun tolonglah awak mari orang yang boleh menyelamatkan, mengeluarkan kami daripada tempat yang penuh dengan kezaliman. Kalau dia sampai tu kata ulama-ulama ahli tafsir, maka jihad berjuang fi sabilillah adalah wajib ke atas seorang Islam. Kita buka tengok telefon, kita tengok budak-budak duk juri minta tolong, mak pok mati dah, terperakak dalam runtuh dalam gapo. Tapi setelah tu klik kita jadi molek lepas habis ngajar ni, sehingga akan dagang di sana mana-mana tak ada berasa apa. Lagu mana kita nak jawab daripada Allah? Ambo bila baca ayat ni, ambo istighfar ni. Sebab tu kita tak kira orang yang cuba menghalang kita daripada berjihad, membela saudara-saudara kita di bumi Palestin ni. Kita sebut, dia apa sebut, bukan kerana riak dalam paling, kerana mempertahankan Islam yang berkata I'm willing to die, ambo rela untuk mati. Barulah senyap buat kafir. Mau tidak dia lawan saja. Kita kata duduk, mu jangan main-main dengan aku, dalam bab agama ni aku rela mati. Walaupun kita tak boleh nak pergi ke bumi Palestin, tetapi yang menduka citakan kita ialah negara-negara di sekitar bumi Palestin, negara-negara Arab. Semua pakat menipu berlaku dengan Yahudi. Padahal Allah Ta'ala bagi kelebihan yang banyak. Ada minyak raya-raya, boleh buat bangunan pencakar-pencakar langit di negara-negara Arab. Tiba-tiba negara Arab panggil bicara seluruh negara-negara Islam. Kita kamak ke buat resolusi nak atas bala tentera tolong orang Islam di bumi Palestin. Tak buat resolusi mencadangkan kepada Israel supaya menghentikan serangan. Cik tu lah. Itu je resolusi dia. Dia takut seolah-olah mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina awalam numakkin lakum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakin aktharun nas la yashkurun. Orang zaman jahiliyah dulu pun dah bagi tahu kepada Nabi, wahai Nabi, kalau sekiranya aku ikut petunjuk dan kebenaran yang dibawa oleh kamu, nescaya aku akan dihalau keluar daripada tanah air kamu. Tuhan kata awalam numakkin lakum haraman aminah. Tidakkah Allah lah yang memberikan mereka tempat untuk tinggal di tanah haram, bumi Mekah, bumi Madinah. Tuhan kata tidak kerana aku atamu jadi boleh duduk sini. Awalam numakkin lakum, adakah tidakkah kami yang menempatkan kamu di tanah haram ini? Yujba ilaihi thamaratu kulli syai', dan diberikan kepada kamu dengan rezeki buah-buahan yang pelbagai-bagai, makanan tak putus Mekah ni. Tanah Arab ni kaya raya, minyak keluar daripada bumi tak henti-henti. Rezeki daripada kami, kata Allah, bukan rezeki daripada Yahudi. Walakinna aktharun nasi la yashkurun. Bahkan ramai di kalangan manusia ni sangat tidak bersyukur kepada Allah. Ni Tuhan kata dah kepada pemimpin-pemimpin negara Arab yang takut nak membela orang Islam di bumi Palestin,
yang takut nak ikut jalan kebenaran perjuangan Islam ini. Mereka lebih suka dengan dunia dan hiburan-hiburan dunia. Ni apa yang berlaku di negara-negara Arab pada hari ini. Jangan kata nak tolong. Kita nak atas bantuan, nak tolong pun dia tak buka sempadan. Semoga Allah memburukkan wajah-wajah pemimpin negara Arab seperti ini. Tunggulah masuk. Tunggu sampai masuk. Abu Bakar pernah sebut. Abu Bakar kata, "Ma taraka qaumun al-jihadu fi sabilillah illa darabahumullahu bidzul." Tidaklah sesuatu bangsa itu meninggalkan berjihad, berperang di jalan Allah, melainkan Allah akan timpakan kepada mereka dengan kehinaan. Ni orang yang tidak tolong negara Arab yang tidak tolong, orang Islam yang tidak tolong, negara-negara Islam yang tidak tolong, tak sanggup nak berjihad bersama-sama dengan orang di bumi Palestin. Sampai masanya Allah Ta'ala akan datangkan kepada mereka kekalahan, kehinaan sehina-hina. Tunggulah masa. Takut sangat ke Yahudi, takut hilang segala kekayaan yang ada. Bila perang dia takut utuh bangunan, takut binasa negara. Sampai satu masa keruntuhan. Allah Ta'ala kata, darabahumullahu bidzul. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, kalau umat Islam sampai masa meninggalkan jihad fisabilillah, di saat tenaga umat Islam diperlukan, maka waktu itu umat Islam akan ditimpa dengan kehinaan. Tak payah waktu lah ni hina dah. Walaupun kaya, walaupun duit banyak, minyak banyak lebih daripada Amerika, banyak minyak negara-negara Arab. Kalau dia pakai sekat minyak tak jual je ke negara-negara barat, Amerika, UK ni, mampu kerah kereta di negara Amerika nak jual tak ni. Tutup habis pun minyak dia. Hak tu pun tak boleh buat. Apa kata sampai satu masa tu hari habis minyak dalam bumi tak boleh sikit habis. Barulah teror kambing semula. Ni semangat jihad. Ni kita tidak nak ajar jadi teroris. Kerana jihad ni salah satu daripada ajaran dalam kitab-kitab umat Islam. Kena ada semangat untuk jihad. Sebab kalau kita takut, kita malas, kita tak mau, kita selesai dengan dunia, kita tak lepas nak jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita jihad dengan harta. Kena bagi derma bagi. Paling tidak kita boleh jawab depan Allah Ta'ala. Kerana jihad ni banyak cara. Jihad dengan jiwa raga kita pergi peras ni. Dah tak boleh nak pergi muka jauh, dihalal nak masuk tak boleh pula. Kita atas piti siapa? Mudah-mudahan piti kita atas tu digunakan untuk umat Islam dan digunakan untuk sumbangan jihad yang besar fi sabilillah, lawan pokok kafir laknatullah. Ada juga pahala jihad ni. Ya Allah Ta'ala sebut, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala akan beli semula jiwa raga kita, harta benda yang kita korbankan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan beli di akhirat sesok, bukan bayar dengan piti, Tuhan bayar dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kena berikhtiar, walaupun tak banyak, sikit pun kita kena beli. Kalau banyak pun lagi modal. Pasal syurga ni nak beli syurga, padahal kau dengan 10 riyal. Kalau kita ada 10 riyal tu banyak lah. Sebagaimana zaman Nabi mula, Nabi kata kepada sahabat, pakai orang biti belakang di rumah. Maka sahabat pakai orang biti. Sayyidina Umar kata, sekali ni aku nak litah Abu Bakar. Maka Sayyidina Umar bagi separuh daripada harta yang dia ada
untuk infak pada jalan Allah nak diperang. Banyak harta dia beri separuh. Abu Bakar beri sikit je. Tapi semua harta tak tinggal sikit Abu. Semua dia bagi tak tinggal Allah dan Rasul. Walaupun hak Abu Bakar tu dari segi jumlahnya sikit, tapi semua harta dia beri. Umar walaupun banyak tapi separuh harta dia. Jadi kita tengok dalam bib kita ada cemuk mana. Kalau nak jadi sebuah Abu Bakar kena wis semua. Kalau nak jadi sebuah Umar wis separuh tak apa dah. Tak kita ni. Akhirnya Sayyidina Umar mengaku dia kata tak boleh litah Abu Bakar sebab Abu Bakar walaupun sikit semua dia. Tuhan tidak kira jumlah berapa riyal, berapa dirham, berapa emas tak. Tuhan kira berapa banyak dari segi harta kita ada dengan kita punya. Ni orang kaya, orang lalu tabung masjid ke seria juga. Budak-budak pun seria juga. Ya dia pitih ada juta-juta dalam bil, seria juga. Sebab standard dia ke masjid ni seria. Tu tak jadilah gitu. Tak jadilah gitu. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Walaupun sedang kita berlaku di zaman sekarang ni, Allah Ta'ala sebut waja'alnakum aksara nafira. Ramai orang pakat nak sokong Yahudi ni. Betul. Zaman ni memang berlaku lagu tu sungguh. Tak ada lagi perang habis peluru Amerika hatta armada perang dia. Britain hatta armada perang dia. Banyak negara-negara pakat tolong Islam. Hak negara-negara Arab secara zahir tak nampak, tapi ada katanya sokong Yahudi juga senyap-senyap. Wallahu alam. Kalau tak sokong Yahudi, buka sepadan seluas-luasnya. Biar lepas tak boleh masuk, hantar bantuan balik tidak. Cuba kita bayar, amu duk menengok. Malah balik Kuala Lumpur sakit gigi. Berasa sakit gigi lama. Kita berayak ke derabah cepat-cepat cari ni lah. Pak berhenti kita nak makan ubat ke berapa dah. Bayangkan orang di Palestin kena berdeh, putus tangan, putus kaki, pecah kepala. Ubat tak ada, ubat dia sakit tak ada. Hospital pula kena bong. Kita duduk je negara malak-malak ada di rumah. Sakit gigi tu nana habis kedai cari ubat cak muka sebelah. Dah. Cari ubat cak muka sebelah, pergi sakit gigi. Orang kena sakit tangan putus, kaki putus, kepala pecah. Doktor pun bukan setakat orang je sakit, doktor pun kena sakit juga pasal hospital pun kena buat. Ni laknat Allah kepada Yahudi. Tiba-tiba pemimpin negara Arab boleh dengan joboh. Joboh besar dia tu sedar kat kodok kebah joboh tu lepas tu buat mencadangkan kepada Israel supaya berhentilah serai. Mu tak payah cadang, mu tak payah buat persidangan kalau nak cadang lagu. Lemahnya. Hinanya di hadapan Yahudi, di hadapan Zionis. Kenapa jadi hina? Kerana tak pegang dengan agama. Walaupun harta banyak, walaupun kekayaan melimpah ruah, walaupun duit banyak, minyak banyak, bangunan besar, tapi Allah Ta'ala katakan hina-hina. Kita jadi tak hina bila mana kita berani bercakap tentang kebenaran Islam, berani melaksanakan Islam dalam perayaan mana kita berkuasa, baru Islam tak jadi hina. Bukan harta banyak baru tak jadi hina. Harta banyak macam orang negara Arab pun jatuh ke hina juga, terpaksa kena melutut di hadapan Israel. Tak berani untuk membela orang di Palestin. Hina. Batu Sayyidina Umar kata, bila mana Tuhan sebut ayat yang ketiga kita nak baca ni, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sekarang ni ramai orang sokong Yahudi, dia pun harta banyak, dia pun syarikat besar-besar banyak. Siapa satu masa kata Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum.
Wa in asa'tum falaha, kalau kamu berbuat baik kata Allah, maka kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Kalau kamu buat khianat, buat jahat kepada manusia, falaha, kejahatan itu akan tertimpa kepada kamu, balik ke atasmu. Ini Tuhan kata kepada mereka. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila sampai masa janji Allah yang kedua. Saat ni pertama, Sayyidina Ali masuk binasakan Yahudi di Khaybar, halau keluar Yahudi pada Madinah. Ayat yang ketiga ni, fa idza jaa wa'dul akhirah, bila sampai masa janji Allah yang terakhir. Ada dua janji, ada dua kebinasaan. Tamu selesai dah. Fa idza jaa wa'dul akhirah, hak akhir ni yang kedua lah. Akhir muka ada dua, satu dengan dua ni kan. Satu mula-mula, yang kedua tu hak akhir. Ada di kalangan ahli-ahli tafsir kata akhirat tu di akhirat. Tapi Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi kata janji kedua tu akan berlaku di zaman kita. Akan berlaku di zaman ini, bukan di akhirat. Mana zaman umat Nabi Muhammad ni. Fa iza jaa wa'dul akhirah, apabila sampai masa ketika Allah Ta'ala menyempurnakan janjinya yang kedua, liyasu'u wujuhakum, maka akan kembali bala tentera seperti mana yang pertama tadi. Liyasu'u wujuhakum, akan menjatuhkan air muka orang-orang Yahudi, menjatuhkan maruah orang Yahudi dengan kekalahan mereka dalam peperangan. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah, dan orang Islam akan masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan yang penuh dengan selamat dan penuh dengan kehormatan, seperti mana masuknya kali pertama. Masuk kali pertama bila? Di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar telah membebaskan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa daripada tawanan puak-puak Kristian. Zaman Sayyidina Umar. Itu yang pertama masuk. Dan Tuhan kata akan masuk bala tentera Islam selepas mengalahkan orang Yahudi dan memalukan orang Yahudi ini, Zionis ni, akan masuk ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, sebagaimana masuknya orang Islam kali pertama dulu. Maknanya masuk dalam keadaan orang Islam penuh dengan kemuliaan, orang Yahudi penuh dengan kehinaan. Sebagaimana masuknya Sayyidina Umar waktu dia membebaskan Baitul Maqdis, masuk ke Masjidil Aqsa, dan dia berucap, bila nak masuk ke Masjidil Aqsa, Sayyidina Umar pakai baju ni ada bekas tapu-tapu baju. Lalu ada di kalangan orang sahabat kata, tukarlah baju. Tukarlah baju ni pasal ramai pokok pemimpin Kristian duk tengok-tengok. Pok dia senyap dia kalah dah, perang. Suruh tukar baju nak nampak hebat sikit lah. Lalu Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, famahma nabtaghi al-'izzatu bighairi ma a'azzana Allah adallana Allah. Kita merupakan umat yang akan jadi hebat apabila kita berpegang dengan Islam. Apabila kita meninggalkan Islam, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebat tu bukan nampak kulit luar, hebat tu bila mana kita pegang dengan Allah. Sayyidina Umar sebut lagi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sampai satu masa janji Allah yang kedua ini, maka orang Islam akan masuk semula ke bumi Baitul Maqdis, mengalahkan Yahudi, sangat kekalahan yang sangat memalukan bagi mereka, dan akan masuk ke Masjidil Aqsa dalam keadaan yang penuh dengan kehebatan. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwal marrah waliyutabbiru ma alau tatbira, dan akan
membinasakan kesombongan dan menghancurkan segala kuasa Zionis Yahudi zaman bila tak tahulah, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila tentera Islam di Baitul Maqdis mula serang Tel Aviv, serang Israel, kita berasa lega. Ya Allah dah kau ni 7,000 roket dilancar sebagai tindak balas kepada kezaliman, kejahatan Israel. Kita berasa ya Allah dah berkata sampai Israel nak lawan dengan Gaza ni, nak lawan dengan orang Israel di bumi Palestin, terpaksa minta tolong mereka. Mari pula dengan jet-jet perjuangan ni, peluru jatuh supaya hujan. Kalau perang ni setahun ni nak lawan dengan orang yang pakai senjata yang hantar roket, kapal terbang pun tak ada. Dia pun Palestin bukan pakai kapal terbang, dia terbang sendiri. Dia terbang sendiri. Sebab itu kekalahan, kalau ada berlaku kekalahan, sebagaimana kekalahan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kekalahan itu sangat memalukan bagi orang Yahudi. Sebab dia lawan, senjata tu besar, kereta kepal dia besar-besar, kereta tu kepal lah sepatutnya, tapi kena tembok dengan roket orang Palestin pun boleh hancur kereta kepal. Hak ni jadi bingung, pokok Israel dan gila setengah nak mikir lagu mana. Sebagaimana dalam perang Badar mula, dalam perang Badar mula, bila Abu Sufyan lari camali ke Mekah, Abu Jahal mati dalam perang Badar. Abu Lahab tak pergi, dia tua dah. Abu Sufyan balik Mekah, Abu Lahab dia tunggu. Abu Lahab tak lagu mana pun kita kalau berat set kita. Abu Sufyan kata, waktu kita tengah perang dalam perang Badar, kita tengok bala tentera mari dalam keadaan putih pakaiannya dan menunggang kuda. Ya, kuda tu tak jijuk anak-anak bila kali. Hak ni jadi bingung, lari macam liga api pokok kabin Mekah. Kekalahan yang sangat memalukan insya-Allah akan menyebelahi kepada puak-puak Yahudi Zionis di bumi Palestin. Sebab tu orang Islam di bumi Gaza tidak takut. Karena Nabi SAW sebut, Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zalimina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan ada satu kumpulan di kalangan umat aku, kata Nabi, mereka akan berjihad terus menerus di jalan Allah. Tak ada siapa pun boleh mematahkan semangat mereka, dan mereka akan terus berjihad walaupun dilanyok, dizalimi, dibunuh sampai hari kiamat. Sahabat-sahabat tanya Nabi, siapa dia ya kau semangat gini mau ni? Nabi kata, hum fi Baitul Maqdis. Mereka itu adalah orang-orang Islam di bumi Baitul Maqdis. Kerana inilah jaminan Nabi menyebabkan orang Islam di bumi Palestin. Kalau mari kata, mari kita pakai pindah duduk kapal jetih belakang tak sibuk. Kerana mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disabdakan dalam hadis Nabi SAW, menjadi manusia yang hebat, tidak tunduk kepada tekanan dan kezaliman daripada musuh-musuh Allah. Kita berdoa kepada mereka, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada orang Islam di bumi Palestin. Dan kita kena berwaspada supaya apa yang menimpa umat Islam di bumi Palestin itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada terkena kepada kita di bumi Malaysia ni. Kita kena pakat jaga adik kakak, anak cucu zuriat keturunan kita. Tidak ada pilihan bagi kita melainkan kena bersama dengan orang yang menyatakan secara zahir untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi golongan munafik yang nampak seperti Islam tetapi kok belakangnya tidak menyokong perjuangan Islam. Tuhan kata, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alim. Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin
ayabtagунahumul izzatu fa innal izzata lillahi jami'a. Tuhan kata, bagilah khabar gembira kepada orang-orang munafik bahawa mereka akan dibakar di dalam api neraka Jahannam dengan azab yang pedih. Tuhan sini royak khabar gembira ke dia, balik akhirat sesat aku nak buat dari aku. Siapa dia? Buat munafik. Lagu mana sifat orang munafik? Alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka rela mengutamakan puak-puak kafir melebihi daripada orang-orang Islam. Orang kafir bantah agak pakai ikut, orang kafir bantah kita orang Islam royak, jangan dengar, jangan ikut cakap orang kafir tak boleh pasal geger, takut geger bukan masyarakat majmuk dah boleh. Masyarakat majmuk kita tak boleh, kita kena jaga, kita ni multinational country. Bapa buat gitu tu, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka lebih mengutamakan puak-puak kafir lebih daripada orang Islam. Ayabtagунahumul izzah. Adakah mereka nak kejar kemuliaan, kehebatan dengan sebab mereka berbuat demikian? Kata Allah, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu ada pada Allah. Allah akan bagi kemuliaan kepada siapa dia kehendaki. Jangan kamu ingat dengan sebab kamu tunduk kepada desakan Allah yang kafir itu kamu boleh kekal berkuasa. Sampai satu masa kala Allah Ta'ala nak tarik kekuasaan daripada kamu dan nak tarik kemuliaan izzah daripada kamu, maka kamu akan hilang segala kemuliaan. Ini kita kena ingat. Sebab tu Imam Al-Qurtubi rahimahullah dia kata, seseorang yang tidak menjadi munafik dengan sebab dia buat dosa besar, tetapi dia jadi munafik apabila dia mula melebihkan orang kafir lebih daripada orang Islam. Jadi munafik. Mana masuk neraka? Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhum wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mansur. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala al-haqq wa iltaqat 'ala ta'atika wa hadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa billahi wa rabbil واملأها بنورك الذي لا يخلو وشق صدورها بفيض الإيمان وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمنها على جهالك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.